السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوبنا على الإيمان. نرجو عفوك والغفران واجعلنا من متقاء شهر رمضان. أما بعد. الحمد لله. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, selepas kita selesai alhamdulillah membaca kitab hadis Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, saya bercadang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sebuah tulisan seorang sarjana Islam yang hebat, Syekh Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi. Kitab yang dikarangnya Ta'ammulat fil Islam, renungan terhadap apa yang ada dalam Islam. Ia membawa pelbagai tajuk yang umum kenaan dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, apa yang kita kena faham terhadap tuntutan dan juga apa yang berlaku sekitar kita. Falnabda, hendaklah kita mula dengan bab al-awwal al-ibadah. Bab yang pertama, iaitu apakah hakikat ibadah dalam Islam, apakah kemuncaknya dan juga pendetilan terhadap ibadah. Pertama yang harus kita faham sebagai seorang manusia, al-ibadatu illatu wujudina. Ibadah adalah sebab Allah wujudkan kita. Yani kita ada adalah untuk beribadah. Maka sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan lain daripada ibadah, lebih banyak daripada beribadah, maka dia terkeluar daripada menjadi seorang hamba yang sebenar. Al-ibadah sebab wujudina di hadhihi dunya. Ibadah sebab wujudnya kita di dunia ini. Maka tidaklah ibadah itu menghalang kita untuk menjalani kehidupan dunia kita dengan sempurna. Kita cuma harus mengaitkan apa yang kita buat itu dengan Allah. Maka setiap perkara yang kita buat akan jadi ibadah. Hingga hal-hal yang kita kata rutin, makan, minum, ada orang suka main bola, jogging, naik basikal, ada orang suka berjalan, melancong. Semua itu kelihatan seperti hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Namun jika kita niatkan bahawa di sebalik perkara itu adalah tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi lebih sihat, berniaga untuk mendapat rezeki yang halal, bekerja untuk menyara, memberi nafkah kepada keluarga, semuanya boleh menjadi ibadah. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan ialah seorang itu dalam dia melakukan rutin kehidupan biasa dia, adakah dia masih terikat dengan halal haram, undang-undang Allah, ataupun dia berlepas diri. Maka siapa yang berlepas diri, jadilah perbuatannya terkeluar daripada ibadah. Seperti contohnya, dia tidak menutup aurat ketika bekerja. Ya, kerja satu tuntutan bahkan ibadah, tapi dalam dia bekerja dia tak tutup aurat. Atau kerja dia memang jenis kena buka aurat, kerja dia jenis terlibat campur lelaki perempuan tak kira batasan, kerja dia
membantu orang-orang yang jahat melakukan tugasan ataupun jenayah mereka. Kemarin tuan-tuan tengok ada 2 orang bodyguard kena sebat. Saya lihat dia adalah jalan hidayah mereka. Kalau tak kena sebat, duk jadi bodyguard penjenayah lagi tu. Kan, dia pecek ada 100 kilo jongkong emas di rumah. Dia ada 28 juta hasil daripada perjudian, peras ubud, alung dan sebagainya. Depa ni bodyguard, tapi alhamdulillah kena sebat tu jalan hidayah mereka. Tidak duk tolong jaga orang buat maksiat, orang buat jenayah. Walau kerja, tapi dia terkeluar daripada undang-undang Allah, maka kerja itu tidak menjadi ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ibadah sirru sa'adatina fid dunya. Ibadah adalah rahsia kebahagiaan kita di dunia. Subhanallah. Di sana ketika datangnya Ramadan, ada orang yang rasa berat dan payah. Dan di sana Masya Allah ada orang yang meluap-luap kegembiraan dia apabila Ramadan semakin hampir, kemudian bila dia masuk dalam bulan Ramadan. Sama, hari yang berlalu sama, semua kena buat kerja yang sama. Tapi ada orang dalam keterpaksaan, ada orang dalam keseronokan. Kenapa? Kembali kepada hakikat. Dia menyedari bahawa dia milik Allah, atau dia sendiri yang mengatur hidup dia. Lalu dia mohon moga berlalu Ramadan dengan cepat. Maka jadilah Ramadannya hanya untuk berbuka puasa. Lalu dihimpun segala kepelbagaian makanan dan juada, bukan dihimpunkan segala kepelbagaian ibadah. Jadilah dia abdul ta'am, walaysa abdullah, abdur rahman, abdur rahim. Jadilah dia hamba makanan, bukan hamba Allah yang penyayang, hamba Allah yang pengasih. Kam nahtaju ila ta'am sahnan wahidan. Berapa banyak kita berhajat kepada makanan? Waktu buka sepinggan je naknya, sepinggan je. Lain pada tu nafsu. Kemarin puasa, buka puasa hari ketiga, lalu dah buka puasa dengan anak pelajar. Kemarin ni dah kalut nak lari pergi kuliah cepat. Buka puasa di rumah, abang angkat anak, dia ambil nasi sikit di kantin. Kami makan yang kantin masak. Dia ambil sikit sungguh. Lalu ada buat ambil nasi sikit. 5 orang nak makan, belum buka puasa biasalah. Tengok apa pun sikit. Tembikai besar pemeluk pun rasa tak cukup ni. Tu hamba makanan. Kata awak ambil sikit kan ni, tak apa, buka puasa tak habis pun yang sikit tu. Ketuk juga lah sekali, tuang bagi habis, tak kenapa habis. Subhanallah. Berapa banyak kita perlu, tak banyak pun. Tepuai tinggi tu tak penuh. Ya Rabb, masih dikuasai nafsu sebenarnya. Kita tidak melihat Ramadan jalan keluar daripada segala syahwat dan keinginan. Bahkan dia pembuka kepada segala syahwat dan keinginan pula. Ya Rabb. Baik, ibadah rahsia kebahagiaan kita di dunia. Kalau orang tanya kita lah, mayang subuh jamaah ni dapat apa? Kita tak erti nak jawab sebenarnya. Di segi zahirnya tak tahu nak jawab apa. Gelak-gelak kita main. Tapi rasa seronok tu sangat banyak dalam diri kita. Nak cerita tak erti. Orang yang biasa, bila dia terlepas solat subuh jamaah, dia rasa lain. Seperti
ada kekurangan dalam hidup dia. Bahkan benarlah Nabi SAW suruh kita jaga sungguh salat subuh berjamaah. Man shalla salat as-subhi ay fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Karena kata Nabi, siapa yang salat subuh secara berjamaah, dia berada di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya mereka dahulu salafun as-salih bil ibadah. Bahagianya mereka dahulu para sahabat adalah dengan ibadah. Kita dah cerita minggu-minggu yang lalu bagaimana mereka menangis apabila terlepas waktu ibadah. Bagaimana bila mereka mula beribadah, mereka tak tahu penghujung bila nak berhenti, macam mana nak berhenti. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu khatam al-Quran fi rak'atain. Dia khatam Quran dalam 2 rakaat saja. Saya pernah, kita ni bila baca tentang orang hebat, kita kena tiru. Kita pun buat kemas, insya-Allah nak try. Tahu mana boleh pergi. Takbir ya, Fatihah tak dah habis, bini panggil dah. Macam mana nak habis Al-Baqarah, Fatihah tak habis dia orang panggil dah. Tak pergi telefon, lupa nak silent, tak pergi kawan telefon bunyi WhatsApp. Gangguan, masya-Allah. Tak ada. Jangan kata khatam surah Baqarah berapa muka ayat berhenti lah kita. Dengan usianya yang telah lanjut, dengan dia sebagai khalifah, dia boleh khatam 2 rakaat. Al-Imam Al-Bukhari, qara'na fi kitab Imam Bukhari, kita baca dalam satu kitab, dia khatam Al-Quran fi Ramadan in-nahari marratan wa fil lail 10 ajza'. Siang dia baca, dia khatam sekali, malam dia akan baca 10 juzuk. 3 malam dia khatam, setiap 3 malam dia khatam. Boleh ke? Boleh. Sebab depa seronok. Sebab depa seronok. Apa kita seronok apa pun, seronok apa pun kita akan buat. Teruk mana pun teruklah. Kita sendiri tahu yang tu. Pekat-pekat ada hobi dan kegilaan masing-masing yang kita tak peduli. Leleh bila nak bertaubat baru tanya, no, habis banyak no. Hak gila mengai tengok selungguk batang kain, bok kain dalam bilik. Hak gila tukang sport rim tu dia bersusun sport rim. Hak macam-macam kegilaan kita. Kerana apa? Seronok. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Apabila kamu suka sesuatu, dia membuta dan mentulikan kamu. Bila mereka suka ibadah, ya Rabb, tak erti nak berhenti. Itu Syekh Nuruddin mana dia selalu sebut. Dia kata kami kalau di bulan Ramadan lepas pada tarawih akan baca kitab sampai sahur. Baca kitab dengan Tok Syekh, habis satu kitab baca Allah. Sampai esok, makan esok, main subuh, tidur. Kata Allah, itulah waktu paling seronok kita tidur. Kita alasan kita cukup banyak. Aku tarawih pun banyak lah tadi, puasa pun teruk dah. Alasan kita banyak untuk kita ambil hak kita kononnya. Tapi orang yang bila disuka kepada sesuatu, dia tak peduli. Ngaji sampai sahur, sampai subuh. Nah, jadi nak bahagia, banyak beribadah. Ya, mungkin ketenangan kita ada pada tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang sunyi. Kita naik atas puncak bukit, pergi ke pantai yang cantik, ya. Tapi sebelum kita cari ketenangan dan kebahagiaan di situ, carilah dengan Allah. Angkat tangan tadah pohonlah daripada Allah, dan buat apa yang Allah suruh, kita akan seronok. Kita akan seronok. Nabi SAW setiap kali Nabi pulang, kullama raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila baitihi yarji' ma'al humum wal ahzan. Setiap kali Nabi pulang ke rumah, selepas Nabi dakwah daripada pagi sampai petang, Nabi akan pulang dengan segala kepenatan, kesedihan kerana ditolak oleh
orang-orang Quraisy Mekah. Kau ni maki Nabi, kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ada hari itu, satu hari Nabi keluar, tak ada siapa pun yang Nabi jumpa, kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya, hamba atau merdeka, semua maki Nabi. Pada orang pertama sampai habis, Nabi balik di waktu petang, dalam keadaan sangat menyedihkan. Nabi pulang tu. Namun keesokannya Nabi keluar semula seolah-olah tidak ada apa. Keluar balik dakwah semula. Kita seorang kata ya, seorang tengah duduk kuliah angkat tangan, Ustaz, mana dalil Ustaz? Baca Ustaz, hadis ni sahih ke tak? Kita terus terasa, kata masjid ni aku tak boleh main dah. Kadang-kadang tak ada parking ya, lepas tak letak parking kat Ustaz. Apa parking kat Ustaz pun tak letak ni kita. Kan kemai mana pun berasa lebih. Payah masjid ni sampai tak rai orang. Apa sangat, parking je lah tak mana pun. Kita rasa yang tu, tapi subhanallah Nabi tak berasa itu. Kerana Nabi suka dakwah. Nabi bukan nak disanjung apa dak. Nabi nak dakwah Islam itu tersebar. Kerana itu Nabi berjaya. Nah, yang ketiga, al-ibadatu thamanu jannati rabbina fil akhirah. Ibadah adalah harga untuk kita bayar kepada syurga Tuhan kita di akhirat kelak. Ya, nak masuk pawagam pun kena bayar, kuih mahal pula lah ni. Sebab apa? Kerusi kena jarak. Sebab Covid lagi kena mahal. Masuk tandas bayar, masuk syurga duduk saja. Renyah betul Pak. Apa, insya-Allah syurga. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya, kita kena sangka baik dengan Allah, tapi biarlah sangka baik itu disandar dengan perkara yang baik. Mana boleh kita tak pergi kerja, culas kan. Kemarin saya pergi satu tempat, pengurus duduk cari seorang pekerja dia, pengawal main report, dia duduk tidur di ujung tu, depan telinga ni dengar. Terus pengurus tu pergi cari. Siapa seronok menggajikan seseorang yang tidak bekerja? Hujung bulan dapat gaji ke? Hang main lena, betul hang dapat duit. Ya Rabb. Betul kita mayang tak apa khusyuk, puasa pun duk tengok jam, lepas tu sedekah pun teringat lama, teringat bulan lepas. Syurga apa kita nak masuk ke? Ya Rabb. Syurga ada bayaran dia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang-orang yang beriman akan diri mereka, bayarannya adalah syurga. Siapa al-mu'minin di sini? Cerita ayat ni mai selepas kisah tu, cerita pasal sahabat yang berjuang berjihad, tinggal rumah, tinggal segala perniagaan, terpisah suami isteri, ada yang anak paksa tinggal, hijrah pergi dulu, seperti mana Sayyidina Abu Salamah paksa tinggal isteri dia Ummu Salamah dan anak mereka, hijrah ikut Nabi, selamatkan agama. Kemudian Allah cerita Allah telah beli daripada mereka-mereka yang beriman ini, bayarannya syurga. Ya Rabb. Pernah darah kita tertumpah kerana Islam? Belum. Peluh kita takat mana sangat tumpah dalam Islam? Tak banyak. Kalau kita semayang peluh kita meronga. Ni masjid kedekut tak membuka aircon, kita meronga. Kita jadikan sebab tak khusyuk tu panas, sejuk pun tak khusyuk. Dua kipas peringat benda lain pula kan. Kalau tarawih tiba-tiba tak ada karan, masa jadi ke mana?
Apa kita main yang 8 ni sebab apa tak ada karan. Ya, kita banyak alasan kita. Ya Allah. Maka bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahawa dalam peperangan Zatir Riqa', kalau tak silap, Zatir Riqa' ni perang perca kain, punya keras batu-batu yang mereka kena pijak untuk jalan sampai ke tempat musuh sehingga pecah kasut-kasut mereka. Apa mereka buat? Tak mengadu kat Nabi, tak cerita apa, koyak selendang baju yang ada, buat perca kain, ikat kasut yang pecah tu, ikat kaki, terus berjalan dan berperang dan menang. Tak ada alasan. Subhanallah. Nah, ثمن جنة ربنا في الآخرة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kata Allah, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Tu kata illa liya'budun. Bahasa Arab ni kalau mula dengan nafi kemudian letak istisna berarti al-hasr. Nak hampa kata ni, hampa ni aku bagi ada, hangpa nak sembah aku. Tidaklah manusia itu yashqa bi'ibadati rabbih. Lan yashqal 'abdu bi'ibadati rabbih. Tak akan ada seorang hamba yang akan celaka dengan sembah Tuhan dia. Yakni Allah tak menuntut untuk menyembahnya dalam keadaan sehingga membinasakan diri, memberatkan diri pada kadar yang tidak mampu. Tidak. Semua pada kadar kemampuan kita. Puasa mampu dah, bahkan kita rasa lega banyak kan. Belum puasa duk rasa tang lutut ni lenguh, belakang ni pun begitu juga. Bila puasa 3 hari aku hilang dah. Sebab apa? Makan tak berhenti. Allah dalam orang duk nasihat Ustaz ni kena jaga ni duk nak masuk 40 ni kena jaga dah. Penyakit pun macam-macam dah. Itu pun terlentang kat bulan dah. Potong habis dengan perut dengan urat semua potong dah. Tapi bila lega ya, hilang taubat tu. Taubat tu sah. Berapa orang cek darah, cek 13. Alamak, 2 hari taubat. Bila tak cek, tak ada apa. Elok lagi boleh heret kaki. Ya, puasa dia mau tak mau kena paksa. Masya Allah ringan. Buat puasa ngayak kosong dulu dengan tamar dulu lagi. Kelihatan lebih bertenaga, Masya Allah. Itu tak pernah ada manusia yang akan celaka dengan menyembah Tuhannya. Dan orang yang suka beribadah, dia tidak akan berkira-kira, sehingga keletihannya adalah kegembiraannya. Sayyidina Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hinama ra'at qadamai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawarramata." Bila Aisyah melihat kedua kaki Nabi membengkak kerana terlalu banyak berdiri, kata Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Sedang Allah dah ampunkan segala dosamu, yakni Rasulullah tidak ada dosa, dijaga oleh Allah daripada segala kesalahan. Kenapa begitu sungguh-sungguh lagi beribadah sampai kebah-kebah lagu ni? Qala afala akunu 'abdan syakura. Tidak bolehkah aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Seronok, dia kata. Seronok beribadah dan tenggelam dalam ibadah mereka tanpa merasai sedikit pun keletihan dan kepayahan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, innaha ghayatul khudu'i li amrillah. Ibadah adalah kemuncak kepada tunduknya seseorang kepada arahan Allah. Wa ghayatu mahabbatih, dan kemuncak kepada cintanya seseorang kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang
sayang kepada seseorang, dia akan patuh kepada orang tersebut. Maka jika kita mendakwa kita cinta Allah, hendaklah kita patuh kepada Allah. Faman ata'ahu wa lam yuhibbah la yakunu 'abidan lah. Siapa yang hanya taat kepada Allah tapi tak berasa seronok, dia buat tapi dengan kemalasan dia, dengan berat dia, tunggu nak habis bila, bagi pun dalam keadaan teragak-agak, maka dia bukan lagi hamba yang sebenar. Wa man ahabbahu wa lam yakhda' lah la yakunu 'abidan lah. Sama juga orang yang seronok cinta, dia kata aku cinta kepada Allah, suka Rasulullah, tapi dia tak ikut Allah dan Rasulnya, dia pun bukan hamba. Kena himpun dulu. Al-ibadah an-najma' baina at-ta'ati wal mahabbah. Ibadah itu ialah kita kena himpun antara taat dan suka. Tak boleh duk sayang bini tapi apa pun tak jaga. Sayang apa? Kalau tanya aku sayang apa? Nafkah pun lebih kurang je, apa pun tak peduli. Tak jadi. Oh baik, patuh kepada suami tapi tak cinta, berasa kan macam-macam lah orang ni, kata tak serasi lah apa dulu, masa duk murat dulu apa tak bagi, segala jenis bunga sampai kan, segala jenis lagu hantar, akan ku tunggumu di pintu syurga lah, walau terbit matahari dari barat lah, apa semua. Lepas nikah kami tak serasi. Kena himpun dulu taat dan juga cinta. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati Allah, semoga Allah bagi kekuatan, kesihatan untuk kita terus beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita capai segala apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit. Pagi ni saya nak ke Pondok Fauzi, Pondok Tuan Syekh Haji Fauzi di Yan. Semalam berlaku kebakaran di sana. Alhamdulillah kami dah himpun sikit apa sumbangan, popor buang, dan juga ada sedikit bekalan makanan. Kalau tuan-tuan nak menyertai juga dalam menyumbang, boleh apa-apa tolong hampak tak apa-apa tu, saya tak bawa bekas apa. Nak sumbang seorang sikit, saya nak bawa pergi, nak hantar kat mereka. Tak tahu lagi keadaan macam mana. Kebetulan mudir di situ Ustaz Syazli, senior kami di Derang, dan dia pun anak dia ada dengan kami seorang. Moga-moga Allah mudahkan urusan mereka lah. Boleh apa kita hampak apa-apa tak tentu, tuan-tuan nak menyumbang boleh letak di situ, insya-Allah. Boleh. Kami akan bawa pergi, insya-Allah. Moga Allah mudahkan mereka. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.